Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita pada malam ini sambungan surah An-Najmi, muka surat 527, surah yang ke-53. Malam ni insya-Allah ayat yang ke-33. Muka surat 527, surah yang ke-53, ayat yang ke-33. Insya-Allah kita baca ayat surah An-Najmi dengan niat kita semoga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat 33. Muka surat 527. Ayat 33. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi tawalla أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر
والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغفى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Alhamdulillah. Surah An-Najmi, kalau kita masih ingat lagi pemahaman kita, ada dua perkara dua tajuk yang kita dah, tajuk besar yang kita dah belajar mengenai surah An-Najmi. Kisah yang pertama ataupun tajuk yang pertama ialah tentang risalah. Allah nak memperkenalkan nabi dia, yang nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada malaikat Jibril. Jadi tujuan dia ialah untuk menjaga original Al-Quran. Maka Allah perkenalkan betapa kuatnya malaikat Jibril untuk menjaga Al-Quran, membawa Al-Quran yang tidak ada gangguan terus kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi dapat original Al-Quran, maka tugas Nabi menyampaikan kepada semua umat-umat dia. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua kita belajar juga minggu lepas, iaitu di antara perkara yang penting di samping Allah perkenalkan nabinya dan wahyunya yang disampaikan oleh malaikat Jibril, perkara kedua ialah Allah nak ceritakan tauhid dalam ibadah. Yang perkara-perkara ketauhidan, tauhid dalam melakukan ibadah dan juga tauhid dalam meminta bantuan dan pertolongan. Allah nak tegaskan perkara yang penting ini. Sekiranya kita tidak faham apa itu tauhid dalam ibadah ataupun tauhid dalam minta bantuan dan pertolongan, maka kita samar, kita melakukan syirik dalam ibadah dan melakukan kesyirikan dalam minta bantuan dan pertolongan. Dua perkara, syirik ibadah, syirik dalam minta bantuan dan pertolongan. Dan juga kesyirikan yang seterusnya ialah syirik dalam memohon syafaat. Itu tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Tajuk besar yang kita dah belajar, tajuk utama surah An-Najmi ialah mempelajari tauhid dalam ibadah, tauhid dalam isti'anah dan juga tauhid dalam memohon syafaat. Kita dah tengok dah bagaimana Allah ceritakan sebab-sebab manusia syirik, kerana manusia memuja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni manusia suka puja roh-roh nabi, roh-roh wali, malaikat dan juga jin. Itu punca dia. Maka manusia menamakan sendiri dan menerbitkan sendiri kekuatan, sifat-sifat sendiri yang manusia bergantung harap dengan perkara-perkara tersebut. Dan ayat yang bahagian yang ketiga yang kita nak belajar malam ini ialah teguran Allah. Dah Allah memperkenalkan nabinya, bawa Al-Quran wahyu yang benar dan malaikat Jibril yang benar sampai kepada nabi yang benar. Dan Allah juga ceritakan sebab-sebab manusia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesinambungan dia ialah Allah menegur golongan-golongan yang engkar. Golongan-golongan yang dah tahu dah Al-Quran daripada Allah, Nabi Muhammad yang membawa wahyu yang benar,
maka manusia masih lagi degil dan engkar. Jadi pada malam ini Allah nak tegur golongan-golongan itu. Maka kita sebagai pembaca Al-Quran, bila Allah tegur golongan-golongan tersebut, seolah-olah Allah menegur kita sendiri. Allah menegur kita sebagai pembaca Al-Quran, bagaimana sikap kita berhadapan dengan wahyu Allah yang dah cerita tentang kebenaran dia tersebut. Itu ayat teguran. Zajrun, ayat Zajrun pada ayat yang ke-33. Kita tengok. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aital ladzi tawalla. Afara'aital ladzi. Maka apakah kamu memerhatikan? Maka apakah kamu melihat? Lihat apa? Tawalla. Orang yang berpaling daripada agama. Orang yang berpaling daripada kitab Al-Quran. Orang yang berpaling daripada memahami ayat-ayat Al-Quran. Golongan yang berpaling. Sebenarnya dalam ayat ini kita tafsir buat asbabun nuzul. Ada sebab ayat ini diturunkan yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Ada banyak tafsir mereka, yang utamanya ada dua tafsir. Dua tafsiran yang berkait rapat dengan penurunan ayat afara'aital ladzi tawalla. Maka wahai Muhammad, kenapa, cuba kamu perhatikan orang-orang yang berpaling daripada kitab kami. Maka dia punya yang pertama, cerita yang pertama, asbab yang pertama ialah kisah satu pemuka Arab. Dia masuk top 5 ranking kejahatan dia, termasuk top 5 ni, iaitu Al-Walid Mughirah. Al-Walid Mughirah ni orang yang jahat. Banyak dalam kitab Al-Quran Allah sebut nama Al-Walid ni, golongan orang yang paling jahat, setara dengan Abu Jahal dan Abu Lahab di kota Mekah. Ketua pemuka Arab jahiliyah di Mekah. Maka Al-Walid ini orang yang bijak, orang yang mahir bahasa Arab, orang yang mahir dengan budaya-budaya Arab. Jadi bila Nabi berulang kali baca ayat-ayat Allah, baca ilmu wahyu dengan dia, maka dia faham, dia nampak. Tetapi kerana kesombongan dan kedengkian dia tak terima. Ceritalah macam mana Al-Quran pun, kerana kesombongan dan kedegilan dia, maka dia tak boleh terima. Tetapi dia terfikir. Kadang-kadang terfikir betapa benar kitab yang Nabi baca, benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima. Nabi berulang kali cerita bab-bab syurga, bab neraka, dia takut. Bila dia takut, Al-Walid Mughirah ini menung, pergi jumpa dengan kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan tegur dia, wahai Walid, kenapa aku tengok kamu sedih sangat ini? Aku tengok muka kamu pucat, takut. Kenapa takut? Adakah kamu takut ataupun gerung dengan cerita-cerita Muhammad mengenai neraka? Takut kamu dibakar dengan api neraka? Adakah kamu takut macam itu? Maka Walid kata, benar. Kalau kamu rasa benar, maka wahai Walid, kamu bagi duit dengan aku tanggung dosa kamu, aku sanggup masuk ke dalam neraka. Ini, dia sanggup, dia nak tebus. Dia tak nak bagi kawan dia itu termakan atau terikut dengan Al-Quran. Dia pergi jumpa Walid, wahai Walid, kamu bagi duit dengan aku, dan aku tanggung diri kamu. Kalau kamu masuk neraka, aku masuk neraka dahulu, kamu selamat. Dia kata macam itu. Maka Walid ini, orang Arab jahiliah, tak percaya dengan hari akhirat. Maka dia mengatakan, yakin dengan benda tersebut. Maka dia pun boleh, dia kata, aku bayar duit, maka dosa aku yang menyebabkan aku masuk neraka, kamu tanggung. Mana nak cerita di sini ya, pengajaran yang kita boleh ambil di sinilah, orang zaman dahulu lagi telah menggunakan harta ataupun duit untuk mengurangkan dosa dia, ataupun menambahkan pahala dia, atau untuk menyelamatkan dia daripada neraka jahanam. Maka sekarang ini pun banyak ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli bukan sunnah menggunakan duit untuk mendapat pahala yang segera. Banyak kita tengok, kita pergi ke hentian R&R mana-mana, tempat rehat mana-mana, dia edarkan bagaimana cara untuk dapat pahala yang lebih. Cara dia nak buat tahlil, baca dengan 30 orang tahfiz, sekian-sekian pahala, sekian-sekian bayaran. 50 tahfiz buat tahlil, sekian-sekian pahala
sekian-sekian bayaran dia. Lagi banyak orang baca ayat Al-Quran, lagi banyak orang berzikir, lagi besar pahala dia dan lagi banyak duit dia dapat. Menggunakan duit. Zaman dahulu lagi pemuka Arab dah buat benda macam ini, maka mereka sekarang ini meneruskan kerja yang semacam ini pasal kejahilan dalam ilmu wahyu Allah. InsyaAllah kita akan baca lepas ini tajuk mengenai bagaimana mereka menggunakan duit tersebut. Maka diringkaskan cerita, maka dia bagi duit, duduk selang berapa lama, datang balik orang minta duit dengan dia, orang yang nak ganti dalam neraka tadi. Dia kata, tak cukup duit kamu tadi, kamu dosa besar sangat, tambah lagi duit kepada kami. Jadi wali kata, cukuplah, aku dah tak ada duit dah. Macam tu kata-katalah. Maka dia tak bagi duit tersebut. Maka di sini, afara'aital lazi tawalla. Maka apa kamu perhatikan orang yang berpaling? Berpaling di sini ialah dia stop bagi duit kepada untuk tambahan pengurangan dosa tadi, ataupun tadi dibayar sekian-sekian, maka bila orang minta duit lagi, dia tak berhenti dah. Maka dia berpaling daripada membayar duit kepada supaya orang lain ganti dia dalam neraka tadi. Itu yang pertama. Tafsir yang pertama mengatakan kisah semacam itu. Ada juga pandangan yang kedua. Pandangan tafsir yang kedua ialah dari segi golongan-golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan yang diberi hidayah ini dapat taufik untuk beramal, untuk beriman, untuk masuk Islam. Tak kisah cara mana pun, kalau orang zaman dahulu Allah bagi hidayah, cantiknya Islam, maka dia pun nak masuk Islam. Sebelah kaki masuk Islam, dia bila masuk Islam banyak sekali hasutan-hasutan. Kawan-kawan dia hasut, kenapalah kamu masuk Islam tak glamour, kamu tak ada kawan, berbagai-bagai hasutan. Itu yang masuk Islam. Zaman sekarang ini, kaitan dengan inilah orang yang dah diberi hidayah untuk belajar ayat Allah. Contoh Allah bagikan hidayah untuk belajar sunnah. Bagi hidayah untuk mengaji Al-Quran, mengaji tafsir Al-Quran. Bagi hidayah untuk mengaji hadis. Allah bagi hidayah. Dan peringkat permulaan dia pergi belajar. Dia pergi belajar, dia masuk kelas semua sekali. Kelas tafsir pun penuh, kelas tajwid pun penuh. Tetapi bila penuh, lepas itu mereka ada bisikan-bisikan, timbul rasa malas, timbul rasa dia dah tahu, dah cerdik semua sekali dah. Timbul rasa dia kata, ustaz tak baguslah, tak ada jenaka, kita pun asyik mengantuk saja. Ada berbagai-bagai perasaan menyebabkan dia stop, menyebabkan dia tak istiqamah. Sedangkan dalam Islam, bila timbul perkara-perkara malas, timbul perkara-perkara semacam tadi, dia perlu berjuang. Pasal apa? Pasal untuk dapat hidayah Allah ini, dia kena teruskan perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ayat Quran dah. Adakah kamu ingat senang-senang nak masuk syurga aku tanpa perjuangan dan kesabaran? Jadi kita nak berjuang. Ada masalah sikit, kita ponting kelas, tak nak meneruskan pelajaran. Yang ni kita tidak istiqamah. Bila tidak istiqamah, itulah afara'aital lazi tawalla. Tengok wahai Muhammad, saudara kamu itu berpaling daripada meneruskan pengajian kitab kami. Kita kena tengok ayat ni, ayat kena. Kalau kita rasa malas, tak nak belajar, itu termasuk kita stop tengah jalan. Kita tak meneruskan pengajian sehingga kita mati, kita belajar. Sepatutnya ilmu pengajian ni kita kena belajar secara berterusan. Itu dua pandangan lah. Walau bagaimana ada pandangan-pandangan lain, tapi ini pandangan yang paling utama lah. Boleh Maka wahai Muhammad, kenapa perhatikan mereka berpaling. Berpaling macam mana? Wa a'ta qalilan. Dia memberi sedikit. Wa a'ta qalilan. Bila golongan Quraisy tak ada minta duit, dia beri sedikit. Dia beri advance ke? Lepas tu wa akda, dan dia menahan sisa tadi. Kalau permulaan dia minta 10,000, dah, dia bagi 10,000, dia minta 10,000 lagi, dia stop yang 10,000 tadi. Dengan berbagai-bagai alasan dia. Maka dia bagi sedikit, lepas tu baki itu dia tak bayar. Pasal dia tak menerima hidayah Allah Subhanahu, tak berjuang untuk meneruskan hidayah yang Allah bagi itu, dia tak teruskan. Begitu juga dengan isu yang kedua ataupun pandangan yang kedua tadi. Dia wa'ata qalilan, dia memberi sedikit. Dia masuk 3 bulan ke, masuk
2 tahun mengaji sunnah ke, mengaji Quran 2 tahun, mengaji hadis 2 tahun, lepas tu dia stop. Maka wa a'ta qalilan, maka dia beri sedikit selama 2 tahun ataupun 3 tahun saja. Lepas tu ada apa? Ada dia punya bisikan-bisikan. Tak adalah. Dia rasa dia dah pandai dah. Dia rasa cukup ilmu. Setakat nak masuk syurga tu, cukup dah amalan-amalan dia tahu semua dah. Dia berperasaan sedemikian. Maka wa akda, dia tak meneruskan pengajian dia. Dia tak meneruskan masuk kelas-kelas dia. Dia tak meneruskan untuk sehingga akhir hayat dia berjuang untuk menuntut ilmu, dia stop. Dia tak ada istiqamah. Yang ni kalau kita belajar cara-cara hidayah Allah tadi, dulu ingat tak? Yang pertama kita ada inabah, yang kedua kita ada hidayah, yang ketiga kita ada istiqamah. Jadi kita hanya pertama kedua saja. Hanya hidayah Allah saja, tapi istiqamah kita tak ada. Kita stop. Maka kita stop itulah ayat ini diturunkan untuk kena kita. Kalau kita stop, kalau kita tak terus pengajian kita, kalau kita mengatakan kita dah pandai, kita layak masuk syurga, Allah menegur golongan ini. Allah menegur golongan orang yang berhenti tengah jalan. Kononnya dia dah pandai. Kononnya segala orang ajar itu dia tahu semua dah. Dia stop, dia belajar, dia beramal dengan amalan-amalan dia, maka Allah tegur golongan ini. Bagaimana? A'indahu ilmul ghaibi. Adakah dia merasa, apakah orang yang stop tengah jalan tadi, belajar separuh tadi, belajar rasa dia pandai dah, dia tak nak duduk dalam kelas-kelas. A'indahu ilmu, apakah di sisi orang tersebut yang belajar separuh jalan, yang tak istiqamah dalam menuntut ilmu, belajar Quran ke, belajar hadis ke, atau belajar apa-apa agama ke, yang agama Islam lah, berkata agama, adakah di sisi dia al-ghaib, ilmu ghaib? Apa ilmu ghaib? Ilmu ghaib ini ialah dia belajar sikit, dia rasa dia pandai, dia rasa orang lain tak pandai, dia yakin bila hari akhir nanti dia masuk syurga Allah. Adakah si polang ini yakin dengan dia tak istiqamah, dia belajar separuh jalan, dia yakin dia masuk syurga? Adakah ilmu mengenai balasan aku akan balas dia dah tahu? Ya. Indahu ilmul ghaib, ada ilmul ghaibi, adakah di sisinya dia mengetahui ilmu ghaib aku, yang ni balasan yang aku hukum dia bila dia mati, aku bagi neraka ke, aku bagi syurga ke, adakah dia tahu? Yang menyebab dia tak nak belajar, ini Allah tegur dengan keras golongan ini. Pasal kita tak berjuang, kita tak ada semangat juang untuk meneruskan ilmu Allah. Kita lemah. Kita lemah, maka fahu wa yara, maka adakah dia melihat dalam ilmu ghaib dia tahu hukum dia masuk syurga? Sebab tu dia tak nak belajar, pasal dia yakin masuk syurga. Ini maka golongan-golongan ini Allah tegur dengan keras sekali bahawasanya adakah dia tahu ilmu ghaib kami, hukuman kami yang untuk hukum dia pada hari akhirat nanti. Maka indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Golongan-golongan ini yang Allah tegur dia. Maka yang kita nampak di sini, pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua perkara ini. Yang pertama, golongan guna duit tadi. Yang kedua, golongan ini dah ada peluang agama. Peluang agama Allah bagi dah untuk mengaji hadis ke, mengaji Al-Quran ke, dah tahu dah. Tetapi mereka menukar ilmu agama tadi dengan dunia, ataupun dengan kemewahan dunia, dengan keselesaan dunia, dengan masa relax dunia. Dia pilih masa bergembira atas dunia daripada berjuang untuk meneruskan pengajian ilmu Allah. Jadi atas itu pengajaran dia, kita kena jaga elak-elak dua perkara ini. Takut-takut hidayah yang Allah beri ditarik balik. Kalau hidayah sekali, Allah bagi peluang lagi dengan kita ponteng 2-3 kali lagi, maka dikhawatiri Allah tarik balik hidayah yang Allah beri peluang untuk belajar. Maka kita tak ambil peluang tadi, dikhawatiri Allah tarik balik hidayah yang dia dah bagi kita itu. Boleh? Maka atas perkara ini, tuan-tuan puan-puan yang dimulia Allah, kita kena hati-hati dengan perkara-perkara ini. Takut kita tertutup. Dia instead of Allah bagi hidayah, maka dimasuk kepada kesesatan. Yang ni 4 tahap kesesatan dahulu. Mula-mula ragu, lepas ragu kita sesat. Lepas sesat kita mula berlawan dengan ayat mujadilah, ayat-ayat Allah. Bila mujadalah, maka dikhawatiri
Qatmul qalbi. Allah tutup hati kita, maka kita tak nampak keseronokan mengaji ayat-ayat Allah, keseronokan mengaji hadis-hadis Nabi. Kita rasa seronok buat perkara-perkara lain atas alasan kita rasa ilmu kita sudah cukup. Dah cukup dah ilmu untuk masuk syurga. Kita rasa jadi Allah tegur golongan, kamu tahu benda gaib, hukuman aku yang aku akan hukum kamu di hari akhir nanti. Wahai hamba, berhati-hati perkara ini. Adalah kita istiqamah dalam menuntut ilmu, mentafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai pembaca Al-Quran semua, untuk orang Arab, wahai orang Arab, tidakkah kamu perhatikan apa benda? Cerita-cerita daripada orang-orang Arab dahulu lagi. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? Ataukah tidak diberitahu dengan apa yang dalam suhuf, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa? Kitab Taurat, kitab Taurat. Adakah kitab Taurat tak cerita bab hari akhirat? Aku saja yang berhak menghukum mereka. Setakat amalan kamu, kamu tak layak masuk syurga aku kecuali rahmat aku saja. Kenapa kamu tak nak berjuang untuk capai syurga aku, sedangkan nak masuk syurga aku tak layak dengan amalan-amalan kamu buat? Tapi atas rahmat aku. Bila atas rahmat aku, kamu kena berjuang untuk ikut segala aku suruh. Mana kena belajar memahami apa ayat-ayat kami. Itu maka dalam kitab Taurat Nabi Musa pun kami dah turun dah cerita dah kitab Taurat, cerita perkara-perkara ini. Bukan setakat suhuf ataupun lembaran-lembaran ringkas Nabi Musa. Wa Ibrahim allazi waffa, dan lembaran-lembaran oleh suhuf Nabi Allah Ibrahim. Pasal apa? Pasal orang Arab klaim, dia kata dia belajar, dia beramal, dia beramal dengan Nabi Allah, agama Hanif, agama Nabi Allah Ibrahim. Dia menjual nama Nabi Allah Ibrahim, dia beramal dengan amalan Nabi Allah Ibrahim. Wahai penduduk Mekah, yang kamu tak nak sambung belajar, yang kamu tak nak beriman dengan Allah, kamu tak baca ke, kamu tak dengar ke orang Israel cerita bab Nabi Musa, bagaimana cerita Allah mengenai hari akhirat? Kamu tak baca ke yang kamu duk canangkan kamu mengikut Nabi Allah Ibrahim, suhuf Nabi Allah Ibrahim? Kita ahli tafsir mengatakan suhuf Nabi Allah Ibrahim ini ada 10 layan je. Ringkas saja. 10 layan. Lebih kurang 40 ayat. 10 layan, 40 ayat yang mengandungi perkara-perkara tauhid. Jadi ini kita nak belajar ini, apa kandungan kitab Taurat, apa kandungan suhuf Nabi Allah Ibrahim. Allah ulang dalam Al-Quran. Jadi walaupun kita tak baca kitab Taurat, walaupun kita tak tahu suhuf Nabi Allah, suhuf Ibrahim, jadi intipati tersebut Allah ceritakan dalam ini yang kita belajar ini. Sekarang kita nak belajar apa perkara-perkara utama kitab Taurat, apa perkara-perkara utama suhuf Nabi Ibrahim. Ini Allah ceritakan bagaimana dia punya poin-poin atau perkara-perkara utama yang sepatutnya penduduk Arab faham mengenai amalan-amalan dia. Maka kita pun, untuk kita pembaca Al-Quran, faham bagaimana amalan-amalan supaya amalan-amalan kita diterima Allah, dan pada hari akhir nanti Allah balas syurga dengan kita. Boleh Maka ini perkara-perkara di antara intipati Taurat, intipati suhuf Ibrahim. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Yang pertama, ini banyak sekali dalam surah-surah Al-Quran ada ayat ni. Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahawa tidak akan memikul dosa orang-orang berdosa orang lain. Kita tak akan pikul dosa orang lain. Maknanya Taurat pun kata macam itu, suhuf Ibrahim pun kata macam itu, Al-Quran pun kata macam itu. Kita tak tanggung dosa orang lain. Pertama. Yang kedua, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa tidak ada bagi manusia, tidak ada balasan bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Kita nak balas syurga, kita kena buat amalan-amalan baik. Setiap kita buat benda ada balasan-balasan yang kita buat. Kita buat. Kejap lagi saya huraikan satu-satulah. Baca dulu. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawasanya segala usaha kelak akan diperlihatkan. Setiap amalan-amalan kita kalau memenuhi sunnah, sama dengan kitab Allah, sama dengan kitab ini, akan ditunjuk bila
bila kita mati nanti akan dihisap. Ketika itu baru kita tahu, adakah amalan kita buat Allah terima ataupun Allah tolak amalan kita. Yang keseterusnya, apa lagi? Dia punya bukti dia, summa yujzahul jazaa'al aufa, kemudian diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Kalau amalan kita sama dengan Allah suruh, sama dengan yang Nabi buat, maka Allah akan balas. Kalau amalan kita tak sama dengan kitab yang Allah suruh Al-Quran dia, tak sama dengan Nabi buat, yang Nabi tak buat kita pergi buat juga, maka tak akan diberi balasan yang sempurna, akan ditolak segala amalan-amalan tersebut. Dan yang terakhir, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawasanya Allah kepada Tuhanmu segala kesudahan itu hanya Allah yang penentukan. Maka maliki yaumiddin, Allah saja tempat yang boleh memberi kata putus, sama ada Allah Maha mengetahui apa amalan-amalan kita, apa niat kita sebenarnya. Maka kita baca baliklah, kita tengok balik apa dia. Yang pertama tadi, Allah dalam pertama sekali yang penting, takut-takut amalan kita tak sama dengan dia. Ini kesamaran. Ini kita kena betul-betul perhatikan, pasal ramai sekali pemahaman kita tak memahami ayat ni. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Allah ini sebenarnya innahu la, sebenarnya ayat innahu sesungguhnya tidak, taziru wa memikul dosa, waziratun orang-orang yang berdosa tadi, wizra ukhra dosa orang lain. Kan tadi apa tu, kawan kepada Walid tadi, dia mengatakan, wahai Walid, kamu bagi duit dengan aku tanggung dosa kamu. Jadi Allah bangkang, itu kamu syak saja sebenarnya, tak ada. Dalam suhu Nabi Musa pun tak ada, suhu Ibrahim tak ada, kitab Al-Quran pun tak ada, kita boleh tanggung dosa orang lain. Kan kita kecil-kecil ada mengatakan, kamu jahat tak apa, aku tanggung dosa kamu. Tak ada. Dalam Islam, tak ada macam itu. Walau bagaimanapun, dalam ayat Al-Quran yang lain, ada mengatakan, kita menanggung dosa orang lain. Ada macam berlaku percanggahan. Nah, ayat ini, kita tak menanggung dosa orang lain. Ayat ini, sesungguhnya, kita tak menanggung dosa orang lain. Tapi, dalam ayat-ayat yang lain, saya buat contoh sebagai saya petik ayat tadi. Tuan-tuan buka muka surat, Ilham mengantuk. Buka muka surat 397. Surah Al-Ankabut. Buka muka surat 397. Surah Al-Ankabut. Nak tengok takut-takut pasal Al-Ankabut ini, dia kata kita akan pikul dosa kita dan dosa orang lain. Tadi kita tak pikul dosa orang lain. Saya huraikan balik. Ayat 13, ayat 13 muka surat 397 surah Al-Ankabut. Jumpa. Walayahmilunna, dan sungguh mereka akan memikul. Walayah dia ada lanjutan ni. Ayat 11 12 tu, waqalal ladzina kafaru lil ladzina amanu, maka berkata orang-orang kafir tadi kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami, ikut jalan kami. Dia jahat tapi disuruh ikut jalan dia. Wal nahmil khotayakum, dan kami akan bawa menanggung segala kesalahan-kesalahan kamu. Ikutlah jalan kami. Kalau kamu jahat pun, kalau kamu berdosa, kalau kamu salah pun, aku jamin aku tanggung dosa kamu. Macam itu ditanggung tu. Maka di sini ayat yang ke-13, wala yahmilunna athqalahum, dan sungguh mereka akan memikul dosa-dosa mereka, wa athqalan ma'a athqalihim, bersama dosa-dosa mereka, wala yus'alunna, dan sungguh mereka akan ditanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ayat ni mereka menanggung dosa mereka dan dosa kawan-kawan mereka. Ayat tadi mereka hanya menanggung dosa mereka saja, tak tanggung dosa lain. Jadi seolah percanggahan, bukan percanggahan. Sebenarnya ayat yang tadi merangkumi asbab. Ayat ini tak ada asbab. Tak ada asbab. Ayat yang kita nak baca ini, ayat yang ke Allah taziru wa wizratun wizra ukhra ini, bahawasanya mereka tidak akan mengikut dosa orang-orang berdosa, wizra ukhra, kerja dosa-dosa orang lain. Maknanya kita buat dosa, kita berdosa, kita mengajar orang lain mencuri, maka orang lain pun mencuri. Nak cerita di sini ya, kita tak tanggung ke semua dosa yang mencuri tadi. Kita hanya menanggung dosa
yang menyebabkan dia mencuri. Asbab dia mencuri kita tanggung. Kita tanggung dosa kita. Yang kedua, kita tanggung dosa yang kita suruh dia tu. Tetapi dosa yang dia mencuri, dia tanggung sendiri. Faham apa tak? Maknanya kita tak menanggung dosa dia hingga habis dosa dia. Dosa dia buat, dia tanggung sendiri. Tapi asbab dosa kita yang ajar dia buat jahat itu, kita kena tanggung. Lepas tu bila saya ajar ajaran salah, tuan-tuan beramal dengan ajaran yang salah, saya menanggung kesalahan yang tuan-tuan buat. Tetapi tuan-tuan buat, tuan-tuan kena tanggung sendiri. Cuma asbab saya tanggung. Tapi yang tadi tanggung sendiri. Boleh Maka kita cakap sini, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Maka tidak akan memikul dosa orang yang berdosa wizra ukhra, dosa orang lain hingga habis licin. Kena buat teman. Hingga habis licin dosa semua sekali. Dosa yang dia buat, dia kena tanggung sendiri. Tapi asbab yang menyebab dia buat itu, kita kena tanggung. Nampak Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, tanyalah. Dosa asbab kita kena tanggung. Tetapi dosa yang dia buat, dia kena tanggung sendiri. Pada hari Jumaat, tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan pergi makan tengah hari. Tuan pun tak pergi sembahyang Jumaat, saya pun tak pergi sembahyang Jumaat. Sekarang ini, saya berdosa kerana tak pergi sembahyang Jumaat. Saya berdosa kerana saya mengajak tuan-tuan pergi makan. Yang ketiga, tuan-tuan berdosa kerana tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi saya lebih ekstra satu. Tuan-tuan satu, saya dua dosa kalau kita kuantitatifkan dia. Itu maksudnya. Maka di sini jangan terjemah sebagai kita boleh tanggung semua dosa orang. Tak boleh. Saya tanggung dosa awak semua kalau tak betul saya kata ini. Kata-kata banyak sering orang kata macam tu. Kalau saya kata tak betul, kalau saya mengajak ini tak betul, saya tanggung semua dosa-dosa awak kalau awak salah juga. Tak boleh. Dalam Islam, innahu la taziru waziratun wizra ukhra. Maka sesungguhnya tidak boleh menanggung seseorang dosa orang lain hingga habis licin semua sekali dosa-dosa dia tersebut. Saya hanya menanggung dosa yang punca saya asbab saja, tapi yang kamu buat kamu kena tanggung sendiri. Masing-masing kena tanggung dosa sendiri. Boleh? Jelas Saya rasa jelas tak? Tapi itulah pentingnya kita bertalaki macam ini. Kalau kita baca terjemahan, kita tak faham. Tapi bila bertalaki, ceritakan bagaimana sebenar maksud ayat, baru kita jelas benda-benda tersebut. Bagaimana bertalaki pasal berdasarkan tafsir-tafsir ahli-ahli tafsir. Bukan saya tafsir sendiri. Saya baca tafsir oleh ahli-ahli tafsir. Dia mengatakan demikian. Jelas satu. Pertama, jelas. Yang kedua. Wa allaisa, bahawa tidak bagi seorang manusia tu, wa allaisa lil insani, dan bahawa tidak bagi manusia itu tidak ada amalan bagi manusia tersebut illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Ini banyak sekali ni. Banyak terkena pada kita ni, saya kena hurah panjang ni. Perkara ini berkait rapat dengan amalan seharian kita. Berkait rapat dengan amalan seharian kita. Iaitu ulama banyak khilaf bab ini. Banyak khilaf. Pasal bila seseorang itu mati, adakah sampai amalan-amalan oleh kita semua kepada orang yang mati tersebut? Ini maksud ayat tu. Pasal setiap orang tak dapat apa-apa kecuali apa yang usahakan. Kita hidup, kita buat amal. Bila kita mati, kita tak dapat apa kecuali apa amalan-amalan kita usaha dulu. Ini maksud ayat tu. Setiap orang mati, orang lain tak boleh tolong dia kecuali apa yang dia amalkan dulu. Kalau dia tak sembahyang ke, dia tak keluar zakat atau apa, dia menanggung kerugian. Jadi kita nak tanya ayat ni. Ayat ini khilaf. Khilaf berbagai khilaf mazhab, khilaf iaitu ikut jumhur, ikut Imam Syafi'i, baca Al-Quran, nak sebut ni, baca Al-Quran, berzikir tahlil, tak sampai kepada orang yang mati. Ini nak cerita tajuk ni. Ini penting. Ini tajuk ini yang orang ramai samar. Tajuk yang kita baca ini, orang samar. Adakah sampai orang baca Al-Quran untuk sedekah pada orang mati? Adakah sampai kita buat tahlil untuk orang mati? Tajuk ni, ini dalil dia yang kita belajar malam ni. Ikut Imam Syafi'i,
baca Al-Quran, tahlil tak sampai kepada si mati. Yang sampai apa benda? Yang sampai 3 perkara tersebut, iaitu doa kita, ilmu yang bermanfaat, dan amalan harta. Upah haji sampai pasal melibatkan harta. Kita sedekah Al-Quran ke, sedekah barang-barang kepada surga ke, ya Allah, sampailah ini untuk arwah bapa aku, sampai ke bapa kita. Ini tak ada khilaf. Ini semua sampai. Boleh? Tapi bab tadi khilaf. Pasal apa? Pasal 3 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan baca Al-Quran dan tahlilan tak sampai kepada si mati. Tetapi mazhab Hambali sampai. Imam Ahmad sampai, tetapi bersyarat. Apa dia syarat? Kena ikhlas. Nak baca Al-Quran, kena betul-betul ikhlas. Hadiahkan kepada si mati. Maka kalau kita pergi, orang jemput kita untuk pergi tahlil, adakah kita ikhlas? Tapi kalau anak dia buat tahlil, anak dia baca Al-Quran, mesti ikhlas. Ini syarat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata boleh sampai, tapi syarat yang kedua mesti ikhlas. Di sini wujud kesamaran, dikhawatiri orang yang kita pergi jemput baca Al-Quran untuk hadiah kepada orang tua kita, dia tak ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Pasal ada unsur-unsur upah, ada unsur-unsur malu mata. Ini tajuk yang dipertikaikan. Maka di sini khilaf ulama tadi, adakah Hambali tadi betul-betul sama dengan apa yang kita fikirkan, apa yang sama-sama yang kita buat hari ini. Nampak tak sekarang ni kita nak cerita hari ni? Walau bagaimanapun syarat-syarat Imam Hambali ini pasal ikhlas ini, yakni dikhawatiri ada unsur-unsur upah kat situ. Jemput orang mengaji Quran rumah kita, jemput orang pergi berzikir rumah kita, maka kita bagi jamuan makan dengan dia. Dan dia malu mata kita, dia datang rumah kita. Maka tak tercapai yang Imam Ahmad tadi kata tadi sampai. Maka tak akan sampai. Maka khusus itu. Maka di sini ada perbezaan perkara tadi. Perbezaan tentang perkara sampai ke tak sampai tadi. Walau bagaimanapun ikut mazhab Syafi'i, ada ulama-ulama di bawah Syafi'i pun ada khilaf lagi di situ. Separuh kata sampai, separuh kata tak sampai. Di situ punya khilafnya. Maka bila khilaf macam itu, maka ayat ini ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan ini. Ahli tafsir bertelagah pendapat apa maksud ayat ini sebenarnya. Ma-sa'a ni apa ma-sa'a tadi? Apa sebenarnya amalan-amalan yang usaha tadi? Adakah harta, adakah amalan-amalan zikir, ataupun amalan-amalan yang lain? Jadi saya pecahkan pandangan ulama. Sebelum kita buat kesimpulan, kita pecah pandangan ulama dulu. Pandangan ulama kat sini ada 3 pandangan. Ayat ni, ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yang pertama dia kata ayat ini hanya untuk syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sahaja, tak terpakai untuk syariat Islam. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua ialah apa yang diusahakan ini ialah iman. Orang yang mati dalam iman, yakni dia mati dalam tauhid, dia mati dalam Islam. Maka bila mati dalam Islam, segala amalan-amalan orang lain akan sampai dengan dia. Tetapi kalau dia mati tidak dalam Islam, maka dia tak akan dapat benda-benda tersebut. Di sini apa paling kuat, ini hujah paling kuat. Jika mati tidak ada iman, maka tak sampai semua sekali. Walaupun anak tak boleh hantar iman kepada ayah dia, tak boleh, tak terima bila kita
Dua. Dan pandangan yang ketiga, apa maksud sa'ah apa yang diusulkan ini ialah yang warid daripada hadis. Memandangkan umum, sa'ah ini Al-Quran cerita bentuk umum, tak tahu apa sebenarnya usaha atas dunia ini umum. Maka bila umum, maka ulama tafsir kena tengok kepada hadis Nabi. Maka apa-apa yang warid dengan hadis Nabi, maka diguna pakai, itu dibenarkan. Ada hadis yang sahih cerita apa amalan-amalan yang sampai untuk orang mati, maka kita guna pakai yang tu. Maka di sini mana-mana hadis ialah upah haji, ada hadis. Doa, ada hadis. Ilmu yang bermanfaat, ada hadis. Sedekah jariah, ada hadis yang sahih mengatakan sampai kepada orang yang mati. Amalan harta sampai, amalan badan tak sampai. Begitu juga dengan pembacaan Al-Quran. Tadi timbul khilaf lagi. Tinggal bagi yang khilaf lagi ialah bacaan Al-Quran dan zikir dan tahlil tadi khilaf lagi. Pasal apa? Pasal Imam Hambali masih lagi ada syarat-syarat dia. Jadi bagaimana kita nak buat sekarang ni? Tapi kita kena fikir, kita perlu fikirkan yang mana kita nak ikut sebenarnya. Pasal daripada mana timbul baca Al-Quran boleh sampai, tahlil boleh sampai, daripada mana? Itu adalah daripada kias. Kalau ibadah harta boleh sampai, kenapa baca Quran tak boleh sampai? Dia kiaskan kepada hukum. Hukum dia kiaskan kepada harta tadi. Maka kalau ibadah harta boleh sampai kepada si mati, maka ibadah baca Quran tadi pun boleh kiaskan kepada ibadah harta tadi. Itu saja yang dia istinbat hukum tadi. Maka Imam Syafi'i ambil ayat ni lah. Ambil ayat ikut Imam Asyuti, dia ambil ayat ni mengatakan itu tadi sampai Imam Hambali tadi sampai ayat tu. Maka dia mengatakan kias saja, tapi bersyarat tadi. Maka kita perlu fikirkan. Ini yang kita nak buat sekarang ni. Bagaimana kita nak beramal dengan perkara-perkara ini? Kalau kita sendiri untuk kita sendiri pun untuk memenuhi kriteria ikhlas untuk sampai kepada si mati, untuk memenuhi Imam Ahmad tadi, kita cek diri kita sendiri. Adakah kita rajin untuk beramal baca Quran untuk diri kita? Adakah kita rajin untuk berzikir untuk diri kita? Cek diri kita. Adakah kita tak jemu? Setiap solat kita berzikir, pagi kita berzikir, petang kita berzikir, tengah hari kita baca Al-Quran, malam kita baca Al-Quran, nak tidur malam kita berzikir. Tanya kita rajin ke tak rajin? Dah. Bagi hujah dia, setiap orang ada ujian, malas sangat nak beramal dengan baca Al-Quran dan zikir untuk diri kita sendiri. Jadi kalau untuk diri kita sendiri pun kita rasa liak sangat nak baca Quran tiap-tiap hari, untuk diri kita sendiri pun kita liak sangat nak zikir pagi, zikir petang, zikir nak tidur, zikir bangun tidur, liak sangat. Mana mungkin kita rajin berzikir untuk kawan-kawan kita, untuk orang-orang lain yang dah mati, atas dasar kita ikhlas. Untuk kita sendiri kita malas, tiba-tiba untuk orang lain kita rajin. Maka di atas dasar inilah kita perlu fikirkan, dikhawatiri kita buat zikir untuk orang lain, baca Quran untuk hantar kepada orang lain, ada tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka di situ nak untuk orang lain. Jadi jauh sekali, kecuali ada masyuk. Ada masyuk, kita pun pergilah rumah dia, pergi buat tahlil, pergi berzikir rumah dia, rajin. Pergi tunggu kubur lagi, pergi tunggu kubur 3 hari 3 malam, berzikir, baca Quran. Tak pasal apa? Masyuk tadi. Ini yang kita khawatir. Bila masyuk saya tadi, dah langgar. Dah langgar apa? Langgar syarat keikhlasan yang Imam Ahmad kata. Maka bila langgar tersebut, maka keempat-empat mazhab akan menolak, maka
baca Al-Quran dan tahlil tadi tak sampai kepada si mati, yang masyarakat bertungkuh lumus untuk membuat perkara ini yang khilaf, yang sampai pun ragu. Tapi yang confirm, yang sah, yang tak ada khilaf ulama, yang semula suara mazhab setuju, kita tak buat. Berdoa, kita jangan berdoa untuk orang tua kita, untuk kawan-kawan kita. Bagi duit untuk ke surau atas dasar untuk tolong mak bapak kita yang dah meninggal, jangan buat. Buat ilmu bermanfaat untuk mereka, kita tak buat. Perkara ini kita tak buat. Yang sahih, yang confirm dapat sampai, kita tak buat. Tiba-tiba yang ragu, yang khilaf tadi, kita berebut nak buat dia. Bahkan kalau tak buat dia, dilabel dengan berbagai-bagai fahaman lagi. Ini problem dia. Pasal yang confirm tak nak buat, yang sahih tak nak buat, kita pergi buat yang ragu-ragu tadi. Maka di situ kita sendiri kena ingat apa memandangkan baca Al-Quran dan merupakan untuk untuk tadi tak dalil tadi khilaf tak ada, maka memandang kita nak jelas, maka ittiba Nabi, ittiba sahabat kita kena adakan dalam diri kita. Maka kita perlu ikut mana yang nak mati, nak pergi jumpa Nabi, nak dapat syafaat Nabi, kena buat ittiba Rasul tadi. Maka itulah yang perlu kita ambil perkara-perkara ini. Nampak jelas tak? Itu perbezaan dia di mana silap, di mana kesamaran, di mana masyarakat bertelingkah bab ni, di masyarakat keliru. Yang mana tu nak buat? Itulah, maka kita perlu fikir. Kalau kita yakin keikhlasan, buatlah. Betul, kalau kita yakin, kita pegang pada Imam Ahmad keikhlasan tapi itu pun dalil dia pun berdasarkan kias kepada ibadat harta sahaja. Panjanglah tu huraiannya. Dah detail sangat dah. Mana ayat tadi lagi? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, maka tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Lepas tu segala usaha kita tadi, segala perbuatan kita tadi, wa anna sa'yahu saufa, dan bahawasanya usaha-usahanya kelak yura, akan diperlihatkan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahawasanya segala amalan-amalan kita tadi akan diperlihatkan. Bila kita mati, bila kita di padang mahsyar, akan diperlihatkan. Jadi di situ baru kita tahu, adakah amalan-amalan kita buat ini, adakah amalan-amalan kita buat ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada si mati tadi, adakah sampai? Di situ baru kita tahu, akan diperlihatkan dengan dua syarat. Kalau memenuhi sama dengan amalan-amalan Nabi, pertama, baru ditunjukkan, ada timbangan rupa-rupanya. Pasal dia ittiba Nabi, ya amalan Nabi buat, dia ikut. Amalan sahabat buat, dia ikut. Sama sebiji dengan amalan-amalan Nabi. Maka Allah ambil kira amalan-amalan tersebut. Pertama. Yang kedua, keikhlasan. Ikhlas. Ikut. Tadi pun tak ikhlas pun tak diambil kira. Maka ada dua perkara itu, barulah saufa yura, barulah Allah tunjukkan di saat kita di pada mahsyar untuk hisap, baru dia ambil kira benda tersebut. Maka kita kena tengok, kalau kita nak ada timbangan hisap yang berat, hisap amalan-amalan kita kena ambil dua perkara tadi, ittiba Rasul dengan ikhlas setiap amalan kita, barulah tercapai kita punya ketimbangan tadi. Ayat seterusnya. 5 minit lagi dah. Summa yujzahul jaza al-awfa. Kemudian diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Kalau kita buat tadi sama dengan sunnah, yakni setiap amalan kita menepati sunnah, ada dalil-dalil dan bukti dia. Yang kedua, keikhlasan tadi, maka baru ada balasan. Allah akan bagi balasan yang sempurna. Yang ni, balasan yang paling sempurna ialah
Allah akan bagi syurga dengan kita pasal ada amalan-amalan yang diterima. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa kepada Tuhanmu lah segala sesuatu. Maka itulah yang last sekali ialah kepada Tuhan kita menyerahkan segala-galanya amalan kita. Ayat yang selepas itu ayat yang berkaitan dengan kudrat Allah yang ditakdir. Kita buat pada minggu berikut. Pasal tajuk yang lain. Bincang bab takdir. Wallahu ta'ala alam. Rasa jelas kita panjang lebar cerita bab wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini kesamaran masyarakat yang paling jelas sekali. Bila kita nampak benda ni, insya-Allah amalan-amalan kita faham. Setiap kita buat amalan kita, ada sebab kita buat amalan tersebut. Setiap amalan kita tak buat, ada sebab kita tak buat. Maka bila kita jelas perkara-perkara ini, setiap amalan kita adalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bukannya berdasarkan prasangka. Bila amalan kita berdasarkan prasangka, maka kita, Allah tak akan terima segala amalan kita, pasal amalan kita, agama Islam ialah agama yang tertegak pada dalil dan bukti. Yang ni Allah perintahkan kita ikut apa-apa amalan yang Nabi dan sahabat lakukan. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.